Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jutaan terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis yang dimuliakan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Faizul bin Ismail dan para hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Berdirinya saya di sini di majlis yang penuh gemilang ini di hadapan kalian semua adalah bukan sekadar ini beromong-omongan kosong semata-mata, tetapi adalah untuk mempersyarahkan topik pendidikan caksiah awal bermula dari rumah. Saya tertarik dengan buta bicara Profesor Diraja Ungku Aziz yang pernah mengatakan bahawa rumah adalah merupakan universiti pertama bagi anak-anak dan ibu bapa pula merupakan profesor pertama bagi mereka. Maka jelaslah di sini bahawa ibu bapa dan setiap ahli keluarga memainkan peranan yang sangat penting dalam pendidikan anak-anak mereka. Anak adalah anugerah dan amanah Allah yang tidak ternilai. Ibu bapa bertanggungjawab untuk mewujudkan rumah tangga yang aman dan damai kerana anak-anak akan berasa bahagia apabila ibu bapa memberikan sepenuh kasih sayang dan melindungi diri anak-anak mereka. Anak-anak juga diibaratkan seperti sehelai kain putih, maka ibu bapa lah yang bertanggungjawab mencorakkan warna pada kain tersebut. Persoalannya, bagaimanakah untuk membentuk anak-anak yang baik? Pada pendapat saya, jawapannya sudah pasti secara didikan ibu bapa itu sendiri yang sangat penting untuk melahirkan anak-anak yang bercaksiah tinggi dan berbudi pekerti. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, ibu bapa memainkan peranan penting bagi memastikan pembentukan caksiah anak-anak mereka dengan memberikan didikan agama yang cukup dan sempurna dalam diri anak-anak mereka. Pepatah Melayu mengatakan bahawa melentur buluh biarlah dari rebusnya. Oleh itu, pendidikan agama perlu diterapkan dalam diri anak-anak sejak kecil lagi agar anak-anak dapat membuka minda serta mengelakkan diri daripada terjebak dalam kelakuan negatif. Penerapan ilmu dan nilai agama dapat membantu anak-anak untuk membezakan antara mana yang baik dan mana yang buruk. Selain itu, didikan agama yang sempurna merupakan benteng yang ampuh untuk mengelakkan anak-anak terjebak dalam kancah gejala sosial. Anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang mementingkan didikan agama akan menjadi anak yang baik caksiah dan akhlaknya. Sebagai contohnya, jika sesebuah keluarga itu mempunyai pegangan agama yang kuat, anak-anak mereka akan mempunyai tingkah laku yang baik. Jelaslah bahawa pendidikan agama yang secukupnya sangat penting untuk membentuk caksiah peribadi anak-anak. Selain itu, ibu bapa juga berperanan sebagai contoh teladan kepada anak-anak bagi memastikan anak-anak mempunyai caksiah yang baik. Hal ini kerana anak-anak yang berusia setahun jagung memang mudah mencontohi perlakuan orang-orang yang lebih dewasa daripadanya. Dengan erti kata lain, sekiranya ahli keluarga yang lebih tua memiliki caksiah yang baik, sudah tentu perbuatan ini dapat dicontohi oleh anak-anak kerana pepatah Melayu pernah berbunyi bahawa ke mana tumpahnya kuah kalau tidak kena sweet. Sebagai contoh, jika ahli keluarga yang lebih dewasa rajin membaca, sudah pasti anak-anak yang terdidik dalam suasana demikian akan mencontohi perbuatan ahli keluarga yang gemar membaca. Tokoh-tokoh pujangga pernah menukilkan bahawa kalau asal benih yang baik jatuh ke laut menjadi pulau, terlontar ke udara menjadi kejora, dicampak ke bumi menjadi penawar. Pernyataan ini jelas menunjukkan bahawa
betapa besarnya peranan yang dimainkan oleh sesebuah keluarga dalam pembentukan syaksia anak-anak. Ibu bapa perlulah menjadi role model yang boleh disontohi anak-anak kerana mereka lah yang akan mencorakkan kehidupan anak-anak di peringkat awal. Sekiranya corak yang dilakarkan itu menarik dan cantik, maka akan baik dan eloklah pembentukan akhlak anak-anak. Anak-anak yang sering mencontohi perbuatan ibu bapa yang baik tidak akan sesekali cuba melakukan sesuatu yang boleh menconten aran atau menjatuhkan maruah keluarga. Tegasnya, ibu bapa memainkan peranan penting dalam pendidikan syaksia anak-anak. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, di samping itu, ibu bapa juga haruslah melatih anak-anak agar saling bekerjasama dan berkasih sayang bagi melahirkan anak-anak yang bersyakhsiah mulia. Ibu bapa perlulah menatan anak-anak dengan sepenuh kasih sayang bagai menatan minyak yang penuh, agar anak-anak tahu menghargai hidup untuk saling berkasih sayang. Ibu bapa perlu meletakkan panggilan manja untuk anak-anak seperti panggilan Kak Long atau Abang Long bagi anak sulung dan Kak Ngah atau Abang Ngah bagi anak kedua, supaya kemesraan dan kasih sayang sesama ahli keluarga tidak luput. Budaya terima kasih juga perlu diajarkan kepada anak-anak supaya wujud rasa penghargaan terhadap orang lain setiap kali menerima bantuan. Ibu bapa juga hendaklah melatih anak-anak bekerjasama dalam melakukan sesuatu perkara dan kerja rumah agar anak-anak membesar dalam suasana yang saling bekerjasama. Seterusnya, ibu bapa perlulah mendidik anak-anak cara hidup sederhana dan bertanggungjawab. Ibu bapa harus menyediakan jadual tugasan di rumah supaya anak-anak lebih bertanggungjawab. Anak-anak perlu diajar tentang pengurusan diri seperti membasuh baju, menggosok pakaian dan menyimpan baju dalam almari. Perbuatan seperti ini akan terbawa-bawa apabila anak-anak sudah dewasa dan mempunyai keluarga sendiri. Justru itu, ibu bapa berperanan penting untuk mewujudkan kerjasama dan kasih sayang dalam kalangan ahli keluarga akan dapat melahirkan warga yang bersatu padu dan saling menghormati. Sidang Dewan yang dimuliakan sekalian, di samping itu, ibu bapa perlulah memantau atau mengawasi gerak-gerik anak-anak, khususnya anak-anak yang sudah meningkat remaja. Dalam hal ini, ibu bapa perlu mengetahui aktiviti yang dilakukan oleh anak-anak mereka serta mengetahui latar belakang rakan sebaya mereka. Pergaulan anak-anak dengan rakan sebaya memberikan pengaruh yang besar terhadap masa depan anak-anak kerana mereka lebih mudah dipengaruhi oleh rakan sebaya dalam segala tindakan atau kelakuannya kerana mereka mempunyai prinsip nilai dan identiti yang hampir sama. Ibu bapa tidak wajar memberi kebebasan yang sepenuhnya kepada anak-anak. Hal ini kerana anak-anak yang diberi kebebasan penuh oleh ibu bapa dibimbangi akan terjebak dengan perbuatan tidak bermoral yang boleh mencontoh aran di muka keluarga. Oleh itu, ibu bapa perlulah mengenal pasti perubahan yang berlaku terhadap anak-anak pada setiap masa agar ibu bapa boleh bertindak lebih awal. Bak kata pepatah, beringat sebelum kena, berjimat sebelum habis. Ibu bapa perlulah mengambil berat dengan siapa anak mereka berkawan atau bersahabat dan mengetahui tujuan anak keluar rumah dan balik lewat ke rumah. Sekiranya ibu bapa bertindak awal, sudah pasti masa hadapan anak-anak dapat diselamatkan. Oleh itu, ibu bapa perlulah memantau serta mengawasi gerak-gerik anak-anak agar dapat melahirkan anak-anak yang berperibadi mulia. Akhirul kalam, sebelum saya mengundurkan diri saya ingin menegaskan bahawa pendidikan awal anak-anak yang bersyakhsiah adalah bermula dari rumah.
Semestinya ibu bapa lah yang memainkan peranan yang sangat penting dalam menjayakan proses tersebut. Untuk melahirkan anak-anak yang bercakiyah baik, ibu bapa perlulah menyedari akan tanggungjawab untuk mendidik anak-anak menjadi insan yang mulia. Setiap ahli keluarga perlulah melengkapkan diri dengan pengetahuan dan ilmu keibubapaan. Hal ini penting kerana pembentukan cakiyah anak-anak harus bermula dengan diri keluarga itu sendiri. Ibu bapa perlulah membetulkan diri mereka terlebih dahulu agar anak-anak dapat mencontohi setiap perlakuan dan kepribadian mereka. Tegasnya, rumah tangga merupakan kebun yang subur untuk melahirkan insan yang berjiwa luhur dan bercakiyah mulia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.